Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi. Apa khabar kamu yang berada di luar sana? Cikgu mengharapkan semua anak murid cikgu yang berada di luar sana berada dalam keadaan yang sihat, bahagia, gembira. Kerana dengan perasaan gembira dapatlah kita belajar bersama-sama pada hari ini. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengajar Bahasa Melayu tahun 5. Baik, sebelum itu sila ambil buku teks Bahasa Melayu tahun 5 dan buka pada muka surat 176. Baiklah, dalam muka surat 176 buku teks Bahasa Melayu tahun 5 hari ini kita akan belajar seni bahasa dengan tajuk Hobi Menjadi Wang. Baiklah, sebelum itu apakah aktiviti kita pada hari ini? Aktiviti kita pada hari ini ialah mengubah suai cerita dan mempersembahkannya. Jangan susah hati, jangan cemas kerana kita telah pun dibekalkan dengan cerita. Cuma kita ubah suai sahaja cerita itu mengikut panduan yang diberikan kepada kita. Baiklah, sebelum kita mengubah suai cerita kita pada hari ini, ada baiknya kamu yang di luar sana bersama-sama dengan cikgu membaca cerita pendek dalam seni bahasa Hobi Menjadi Wang supaya kita sama-sama faham dan memahami apakah yang perlu kita buat pada hari ini. Baiklah, tengok pada paparan ataupun buku teks yang ada di depan kamu. Sama ada paparan yang cikgu berikan ataupun awak tengok, awak baca, awak lihat. Kandungan muka surat 176 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Baiklah, tanpa buang masa, sekarang kita baca dulu sama-sama. Hobi menjadi wang. Bakal usahawan arnab. Farisha sangat suka akan arnab. Ayahnya telah membelikan Farisha sepasang arnab. Pada masa lapang, Farisha bermain-main dengan arnab tersebut. Adakah kamu semua nampak nama Farisha, perkataan arnab, sepasang arnab dan arnab yang diwarnakan dengan warna merah? Okey, perkataan-perkataan itu akan kita tukar, akan kita ubah sekejap lagi. Baik, itu adalah perenggan yang pertama tentang Farisha. Kemudian yang kedua pula, ayah dan abang Farisha membina sangkar di belakang rumah mereka. Farisha dan ibu memberi arnab makanan dan membersihkan sangkar arnab. Arnab milik Farisha membiak dengan cepatnya. Oleh kerana Farisha memberikan kasih sayang dengan membina sangkar yang elok di belakang rumah dan sentiasa membersihkan sangkar, maka arnab yang sepasang yang dibelikan oleh ayah Farisha tersebut telah membiak dengan cepatnya. Yang ketiga, bilangan arnab belaan Farisha semakin banyak. Bahagian belakang rumahnya penuh dengan sangkar arnab. Farisha mengambil gambar arnab-arnab yang comel itu dan memuat naiknya ke dalam Instagram. Okey, baiklah, di sini pada rangkap yang ketiga ini memberitahu kita bahawa arnab Farisha itu membiak semakin banyak. Belakang rumahnya penuh dengan sangkar arnab dan Farisha pun mengambillah gambar arnab-arnab yang comel tersebut dan dimuat naikkannya ke dalam Instagram. Okey, seterusnya, keluarga Farisha tidak menyangka bahawa ramai peminat arnab menghubungi Farisha. Mereka ingin membeli arnab-arnab milik Farisha. Farisha menjual arnab tersebut dengan harga yang berpatutan.
Okey, yang mana keluarga Farisha, setelah Farisha memuat naik gambar arnab-arnab yang comel itu ke dalam Instagram, keluarga Farisha tidak menyangka bahawa ramai peminat arnab berada di luar sana. Dan mereka menghubungi Farisha untuk membeli arnab-arnab milik Farisha. Farisha pun juallah arnab-arnab tersebut dengan harga yang berpatutan. Sejak itu, barulah Farisha sedar bahawa hobinya itu mendatangkan wang. Dia berharap agar dapat menjadi usahawan arnab pada suatu hari nanti. Dengan adanya pelanggan yang ramai yang membeli arnab-arnabnya, Farisha sedar bahawa pada mula-mula hobinya cuma memelihara sepasang arnab. Sekarang Farisha sudah pun boleh menjual arnab tersebut, dan arnab-arnab tersebut mendatangkan rezeki kepadanya, iaitu berupa wang. Dan satu hari nanti Farisha bercita-cita untuk menjadi usahawan arnab. Itu tentang Farisha dan ingin menjadi usahawan arnab. Baik, sekarang aktiviti kita ialah mengubah cerita tersebut berdasarkan gambar dan rangkai kata yang diberikan mengenai Amira pula. Yang mana Amira bakal usahawan ikan pelaga. Kalau tadi kita sama-sama membaca dan memahami petikan pendek tentang Farisha yang bakal menjadi usahawan arnab, sekarang kita mengubah suai cerita tersebut dengan Amira yang bakal menjadi usahawan ikan pelaga. Baiklah, anak murid kesayangan cikgu, marilah kita sama-sama mencuba bagaimana kita nak mengubah suai. Okey, bagaimana kita nak mengubah suai? Okey, petikan Amira bakal usahawan ikan pelaga. Jangan susah. So kita ubah suai dan cikgu akan tolong kamu bagaimana nak buat. Okey, gambar pertama kita diberikan nama Amira kan. Kemudian sepasang ikan pelaga, betul? Okey, sekarang kita ubah suai cerita ini. Tadi nama Farisha, sekarang nama Amira. Amira sangat suka akan ikan pelaga. Ayahnya telah membelikan Amira sepasang ikan pelaga. Pada masa lapang, Amira bermain-main dengan sepasang ikan pelaga tersebut. Hatinya menjadi riang. Kita boleh ubah suaikan cerita itu dengan membuatkan beberapa perkataan yang boleh menarik minat supaya cerita kita lebih menarik lagi. Okey, tadi nama Farisha, sekarang cikgu sebut nama Amira. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Amira sangat suka akan ikan pelaga. Ayahnya telah membelikan Amira sepasang ikan pelaga. Pada masa lapang, Farisha bermain-main dengan sepasang ikan pelaga tersebut. Hatinya menjadi riang. Itu gambar yang pertama. Manakala gambar yang kedua, kita dibekalkan dengan dengan perkataan memasang rak akuarium. Okay, sekarang kita akan ubah suai cerita mengenai Farisha tadi. Ayah dan abang Amira membina dan memasang rak akuarium di belakang rumah mereka. Amira dan ibu memberi sepasang ikan pelaga tersebut makanan dan sentiasa membersihkan akuarium ikan pelaga. Ikan pelaga milik Amira membiak dengan cepat. Pada pendapat kamu, mengapakah ikan pelaga Amira membiak dengan cepat? Yang pastinya bahawa Amira dan ibunya sentiasa memberikan sepasang ikan pelaga itu makanan dan sentiasa membersihkan akuarium ikan pelaga tersebut. Sebab itulah ikan pelaga hidup dengan sihat dan dapatlah membiak dengan cepat. Itu bagi gambar yang kedua.
Manakala pada gambar yang ketiga, kita diberikan dengan rangkai kata pelbagai media sosial. Bilangan ikan pelaga belaan Amira semakin banyak. Bahagian belakang rumahnya penuh dengan akuarium ikan pelaga. Amira mengambil gambar ikan-ikan pelaga yang sihat itu dan memuat naiknya ke dalam pelbagai media sosial seperti Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Itu adalah bagi gambar yang ketiga. Gambar yang keempat, kita dibekalkan dengan rangkai kata koleksi ikan pelaga. Keluarga Amira tidak menyangka bahawa ramai peminat ikan pelaga menghubungi Farisha. Mereka ingin membeli ikan-ikan pelaga milik Amira. Amira menjual ikan-ikan pelaga tersebut dengan harga yang berpatutan. Pada pendapat kamu, bagaimanakah peminat ikan pelaga mengetahui Amira mempunyai banyak ikan pelaga? Senang kan? Kerana sebelum ini kita telah pun memberitahu bahawa Farisha Amira telah mengambil gambar ikan-ikan pelaga yang sihat dan memuat naikkannya ke dalam Instagram. Oleh kerana itu, ramailah peminat ikan pelaga yang menghubungi Amira dan mereka membeli ikan pelaga milik Amira dengan harga yang berpatutan. Dan akhirnya, gambar yang terakhir dengan perkataan rezeki. Sejak itu barulah Amira sedar bahawa hobinya itu mendatangkan wang. Dia berharap agar dapat menjadi usahawan ikan pelaga pada suatu hari nanti. Okey, boleh? Senang kan? Setelah kita mengubah suai cerita berdasarkan ayat-ayat yang diberikan kepada kita, maka dapatlah kita menyiapkan dan membantu diri sendiri dengan menulis cerita hobi menjadi wang daripada bakal menjadi usahawan tentang Farisha. Sekarang kita tulis pula cerita kita tentang Amira, iaitu bakal usahawan ikan pelaga. Baiklah, sebelum mengakhiri pengajaran cikgu hari ini, cikgu ulang sekali lagi bagaimana kita nak mengubah suai cerita mengenai Amira, bakal usahawan ikan pelaga. Dengar ya murid-murid kesayangan cikgu. Amira sangat suka akan ikan pelaga. Ayahnya telah membelikan Amira sepasang ikan pelaga. Pada waktu masa lapang, Farisha bermain-main dengan sepasang ikan pelaga tersebut. Hatinya menjadi riang. Kita boleh tambah beberapa patah perkataan untuk menjadi ayat yang bermakna. Ayah dan abang Amira membina dan memasang rak akuarium di belakang rumah mereka. Amira dan ibu memberi ikan pelaga makanan dan membersihkan akuarium ikan pelaga tersebut jika akuarium tersebut kotor. Ikan pelaga milik Amira membiak dengan cepatnya. Bilangan ikan pelaga belaan Amira semakin banyak. Bahagian belakang rumahnya penuh dengan akuarium ikan pelaga. Amira mengambil gambar ikan-ikan pelaga yang sihat itu dan memuat naiknya ke dalam Instagram. Keluarga Amira, maafkan cikgu ya, keluarga Amira tidak menyangka bahawa ramai peminat ikan pelaga menghubungi Amira. Mereka ingin membeli ikan-ikan
pelaga milik Amira. Amira menjual ikan-ikan pelaga tersebut dengan harga yang berpatut-berpatutan. Baiklah, begitulah. Okey, dan akhir sekali begitulah tentang petikan yang keempat. Dan akhir sekali petikan yang kelima dan yang terakhir. Sejak itu barulah Amira sedar bahawa hobinya itu mendatangkan wang. Dia berharap agar dapat menjadi usahawan ikan pelaga pada suatu hari nanti. Nah, cikgu telah pun menyediakan dan mengajar kamu dengan panjang lebar bagaimana nak mengubah suai cerita menjadi suatu cerita yang baharu. Okey, baiklah. Setelah cikgu menerangkan bagaimana nak mengubah suai cerita tentang Farisha kepada bakal usahawan ikan pelaga iaitu Amira, cikgu hendakkan kepada kamu, tulislah cerita tentang Amira berdasarkan penerangan dan ubah suai cikgu tadi. Cikgu mengharap kamu dapat tulis dengan kemas dan jangan lupa setiap ayat bubuhlah tanda noktah. Akhir sekali, orang yang rajin pasti berjaya. Sekian dan harap berjumpa.